Ya. Banyak je bila masuk. Okey, kita akan pergi kepada 5.1 iaitu tentang sistem ahli. Apakah sistem ahli ni? Sistem ahli ini merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan dan kaum lain menerajui pentadbiran di tanah Melayu. Apa yang dimaksudkan dengan sistem ahli ini sebenarnya adalah satu latihan kepada kepada pemimpin bagi saya, kepada pemimpin untuk mereka mentadbir negara ini sendiri. Sebelum ni seperti yang kita tahu, urusan pentadbiran kebanyakannya dilakukan oleh British. So melalui sistem ahli ni dia nak bagi pengalaman lah kepada penduduk orang pembesar pula pentadbir negara ni untuk merasa sendiri macam mana nak tadbir negara ni. Di sinilah sangat penting. Kalau dia tak bagi peluang macam ni, so pemimpin-pemimpin mungkin sukar untuk mentadbir negara sekiranya British menyerahkan negara tu, memerdekakan negara tu pada waktu tu lah. Mungkin mereka tak pandai, tak ada pengalaman nak uruskan benda ni semua. So mungkin menjadi masalah yang besar pada mereka. So mereka mereka buat sistem ahli ni untuk bagi pengalaman kepada mereka lah. Okey, kalau kita tengok latar belakang sistem ahli ni, okey, idea ini dicetuskan oleh Datuk On Jaafar dalam perbincangannya bersama Sir Henry Gurney. Okey, ini idea yang dicetuskan oleh Datuk On Jaafar lah. Lepas tu Henry Gurney ni mencadangkan agar model negara Kenya dan Rhodesia ni, Rhodesia Utara ni dilaksanakan di tanah Melayu. Mungkin Henry Gurney ni dah ada negara lain yang buat. So mungkin memberi kesan yang baik. So mereka meniru benda ni. Meniru benda yang baik ni tak salah ya. Okey, cadangan ini selaras dengan hasrat British untuk menjalankan dasar dekolonisasi. Maksudnya selepas seperti yang kita tahu selepas Perang Dunia Kedua ni, PBB telah menggalakkan negara-negara seperti macam negara yang menjajah lah seperti Belanda, British, apa lagi Spanyol, US memerdekakan negara tanah jajahan dia. So selaras dengan hasrat tu British juga bercadang untuk memerdekakan tanah Melayu ni. Okey. So pihak British berpendapat bahawa dengan wujudnya sistem ahli ni dapat berpendapat bahawa tekanan daripada pihak PKM akan dapat dikurangkan sebab seperti yang kita tahu selepas Jepun menyerahkanlah PKM, Parti Komunis Melayu ni, dia kalau boleh dia nak memerintah juga negara ni, nak terlibat dengan politik juga. So benda ni sangat tak bersetuju dengan terutamanya orang Melayu lah. Tak berapa setuju sebab PKM ni dia keluar masa dia melakukan keganasan tu, dia bukan melalui politik, dia terus melakukan keganasan. So berlaku ketegangan kaum kat situ. Kalau boleh dia nak halang benda ni. So dengan penubuhan sistem ahli ni, British berpendapat bahawa tekanan daripada pihak PKM ni akan dapat dikurangkan. Sebab tu dia nak wujudkan sistem ahli ni. Okey, lepas tu ada satu rundingan dilakukan oleh dengan wakil penduduk di Tanah Melayu di King House Kuala Lumpur membincangkan tentang penubuhan sistem ahli. Boleh faham tak? Okey, itu sedikit latar belakang dia dicetuskan oleh Datuk Jaafar. Lepas tu Seri Gurney mencadangkan agar model Kenya dan Rhodesia Utara digunakanlah. Lepas tu dia nak memerdekakan tanah Melayu. Lepas tu dia beri nak hapuskan tekanan daripada tak nak bagi PKM masuk campur apa tu semua. Okey. Kita tengok ciri-ciri sistem ahli. Apa ni sistem ahli ni? Macam mana sistem dia?
terdiri daripada beberapa orang pegawai takbir dan tokoh masyarakat. Ciri dia. Anggotanya dikenali sebagai ahli. Kalau zaman sekarang ahli ni boleh dikaitkan dengan apa? Siapa boleh jawab? Ahli ni. Kalau zaman sekarang apa? Bidang ni, apa? Siapa ni ahli ni dulu sekarang? Parlimen. 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 Nak tepat dah sikit lagi. Jadi Siapa boleh jawab? Ahli ni apa? Boleh disamakan dengan apa zaman sekarang? Perdana Menteri. jawatan. Sikit lagi. Nak betul? Kementerian. Lebih kurang macam kementerian lah, menteri lah. Menteri apa? Menteri pelajaran ke? Menteri kesihatan ke? Jabatan dia tu. Okey? Boleh faham? Boleh tu. Kementerian lah, Kementerian kesihatan ke apa ke. Lebih kurang gitu. Macam itulah ahli dia. Dia panggil ahli dulu. Sekarang kementerian. Okey? Pelantikan ahli dibuat Pesuruhjaya Tinggi dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Nak lantik ahli ni juga, menteri ni, perlu dapat persetujuan daripada dan juga perlukan daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Maksudnya kuasa Raja-Raja Melayu ni boleh dengar tak? Tadi ada dekat cikgu. Tu sebab keluar notification. Okay, boleh dengar? Kan ahli ni dia perlu dapat persetujuan daripada Persetujuan Tinggi British dan Majlis Raja-Raja Melayu. Ini bermaksud kuasa Raja-Raja Melayu ni masih lagi penting dengan nak lantik ahli ni pun kena dapat persetujuan daripada dia. Okey, seterusnya. Okey, ahli-ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British. Siapa yang handle ahli ni adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Siapa Pesuruhjaya Tinggi British pada waktu tersebut? Adalah Sir Henry Gurney. Ahlinya terdiri daripada 9 orang. 9 orang semuanya. Maksudnya 5 orang tempatan dan 4 pegawai British. Dalam 5 orang tempatan tu 3 orang Melayu, 1 daripada China dan juga 1 daripada India. Itu dah ahli dia. Okey. Boleh faham tak ciri-ciri dia ni? Boleh. Ya kan? Okey. Proses pelaksanaan dan kepentingan sistem ahli, kita tengok macam mana pelaksanaan dia. Ahli-ahli dilantik bertanggungjawab menjaga satu portfolio yang mengandungi beberapa buah jabatan. Maksudnya anda menteri tu dia kena jaga beberapa jabatan lah. Ini tugas dia. Okay. Ahli yang dilantik akan mengurus pentadbiran harian jabatan mengikut dasar-dasar sedia ada. Dia kena uruskan. Sama dengan sekarang yang saya cakap. Okey, ahli-ahli yang dilantik bertanggungjawab mencadangkan, ini tugas dia, mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Apa dasar-dasar yang dia nak buat? Dia kena buat dalam ni lah. Okey, seterusnya. Sekejap. Okey. Menjadi tapak asas untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, bila dia mewujudkan beberapa kementerian ni, so dia menjadi tapak kepada untuk melatih orang tempatan. Maksudnya pemimpin-pemimpin ni boleh merasai pengalaman menguruskan kementerian. So ini sangat mengguna. Kalau ada pengalaman ni kita akan lebih mahir lah. Kita menguruskan sendiri, bukannya kita melalui teori saja ya. Kita melalui pengalaman, so ini sebagai langkah awal lah untuk berkerajaan sendiri. So British pun buat perkara ini. Bagi saya lah, dia sangat berkesan lah. So kita menguruskan secara sendiri walaupun peringkat pra diperhatikan oleh
British dia tengok dulu, dia bagi kita urus, dia tengok kalau tak berapa betul, dia akan betulkan lah. Itu menjadi bagi saya lah ini menjadi satu benda yang sangat berkesan lah. Okey. Ya. Lepas tu memulakan proses perpaduan kaum di Persekutuan Tanah Melayu kerana ahli-ahlinya terdiri daripada pemimpin pelbagai kaum. Seperti yang kita tahu, selepas Jepun meninggalkan negara kita, dah kalah, berlakunya ketegangan antara kaum. Disebabkan zaman Jepun itulah masyarakat terutamanya orang Cina dan orang Melayu ni tak berapa ngam lah. So berlaku banyak ketegangan kaum kat situ. So melalui sistem ahli inilah yang dapat menyatukan penduduk di Tanah Melayu. Kerana kalau kita lihat ahli-ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum. Terutama kaum yang paling besar lah, maksudnya kaum Melayu, India dan Cina, ada semua. Kita ada Datuk kita ada nama Iturai Singham daripada India, daripada kaum India, menjadi ahli pelajaran. Okey, nanti kita akan tengok sekejap lagi lah. So ada pelbagai daripada pelbagai kaum. Okey, yang last sekali ni memberi pendedahan kepada penduduk tempatan untuk mentadbir dan menerajui kerajaan walaupun masih dikuasai oleh British. Ini saya dah cakapkan tadi. Sebenarnya diberi pendedahan bagi pengalaman kepada penduduk tempatan untuk menerajui sendiri kementerian tersebut. Okey, itu adalah tentang proses pelaksanaan dan kepentingan sistem ahli. Okey. Sebenarnya saya tak nak banyak ajar hari ni, cuma saya nak terus kepada soalan lah. Okey. Kalau boleh nak bincang terus ke macam mana ni? Sekejap. Okey, kalau kita tengok soalan ni, ini antara soalan yang biasa keluar di bawah tajuk ini. Kebanyakan dia tanya apakah sistem ahli? Mengapakah British memperkenalkan sistem ahli? Untuk apa? Senaraikan tokoh yang menjadi anggota sistem ahli. Ni saya harap kamu dah baca buku teks sebelum masuk ke kelas ni. Nyatakan 2 tugas sistem ahli. Kalau tengok soalan ni, satu lagi, pada pandangan anda mengapakah pelaksanaan sistem ahli mendatangkan kesan yang baik kepada pentadbiran negara? Ini antara soalan yang kata famous lah dalam tajuk ni. Kalau tengok soalan ni, agak-agak boleh jawab tak? Kalau dengan apa yang saya ajar tadi. Boleh jawab tak? Boleh kan? So kita akan tengok satu persatu. Saya nak bincang susah juga dalam ni. So kita akan tengok jawapan yang betul. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan sistem ahli? Ni jawapan dia. Sistem pentadbiran yang diperkenalkan oleh pihak British di Tanah Melayu. Sistem pentadbiran yang ditiru daripada negara apa tadi? Kenya dan Rhodesia Utara. Dia ambil ataupun ditiru daripada 2 negara inilah. Okey, itu dah dapat memakan dah sebenarnya. Sistem yang diperkenalkan British untuk melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran. Ini isi yang patut ada dalam jawapan tersebut. Kena ada. Ni maksud tadi, melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran. Ini yang patut ada. Yang lain tu boleh tambah-tambah je untuk dapatkan 2 markah. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Mengapakah British memperkenalkan sistem ahli? Ni jawapan dia. Melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran. Hasrat British menjalankan dasar dekolonisasi. Jadi dasar untuk memerdekakan negara jajahan tu lah. Okey,
mengurangkan tekanan daripada Parti Komunis Melaya. Banyak lagi jawapan dia. Okey. Kalau dah jawab dah pilih yang ni pun dah dapat 2 markah. Ini soalan struktur. Ini antara senarai tokoh yang menjadi ahli. Datuk Onn Jaafar, ahli dalam negeri. Ahli dalam negeri ni siapa sekarang, zaman sekarang ni? Kalau ikutkan Kementerian Dalam Negeri, siapa menteri dia? Siapa boleh jawab? Ni soalan soalan pengetahuan awam. Perdana Menteri Muhyiddin. Nama apa? Apa dia cakap? Siapa boleh jawab? Menteri Dalam Negeri sekarang selalu je keluar dekat berita tu. Cakap pukul 12. Nama apa? Nama apa menteri yang selalu cakap pukul 12 tu? Mahathir tak ada. Inilah kena tahu perkembangan Menteri Dalam Negeri. Okey. Ni ahli ekonomi, Menteri Ekonomi, nama dia O.A. Spencer. Ini daripada pegawai British lah. Ni ahli pertanian dan perhutanan daripada Tengku Yaakob, daripada orang Melayu. Dr. Lee Tian Keng, ahli kesihatan, Kementerian Kesihatan. Sekarang nama apa? Adham Baba. Okey. Ni E.E. Turaisinghe daripada orang India. Dia pegang Kementerian Pelajaran. Ni J.D. Hopkinson, iaitu pegang tentang perindustrian, dan juga J.D. Mead adalah tentang ahli perumahan. Ini antara jabatan-jabatan yang adalah ahli-ahli yang ada dalam sistem ahli itulah. Kamu kena ingat satu-satu ni. Nanti bacalah. Saya akan postkan dekat Microsoft Teams tu lah. Okey, saya akan post sekarang jawapan ya. Kalau ada masa tu, bukan ada masa, kamu kena salin balik, tulis dalam buku. Kalau ada printer, terus print je. Boleh print je. Okey. Nyatakan 2 tugas ahli menjaga. Ni jawapan dia, menjaga satu portfolio dan jabatan. Dia kena jaga kementerian dia lah. Okey, yang kedua menguruskan pentadbiran harian jabatan. Dia kena uruskan pentadbiran harian jabatan dia. Yang ketiga, mencadangkan undang-undang jabatan untuk dibentangkan dalam Majlis Perundangan Persekutuan ataupun MPP. Dia kena cadangkan jabatan undang-undang lah, nak buat apa. Bawah kementerian tu nak buat undang-undang apa. So dia kena cadangkan. Okey. Yang seterusnya, bincang dengan pegawai kanan British tentang cadangan undang-undang. Dia kena bincang dulu, bukan main buat je. Itu adalah jawapan dia. So kalau keluar jawapan macam ni, so tak ada alasan untuk tak boleh jawab. Okey. So kita akan tengok soalan K-BAT. Ini pentingnya. Satu lagi ni, menerima arahan cadangan Pesuruhjaya Tinggi British dalam menyediakan undang-undang, yang jawapan ke atas tadi. Okey. Ni penting. Pada pandangan anda, mengapakah pelaksanaan sistem ahli mendatangkan kesan yang baik kepada pentadbiran? Ini jawapan dia. Bagai. Mengapakah pelaksanaan sistem ahli mendatangkan kesan yang mendatangkan kesan yang baik kepada pentadbiran? Macam mana dia nak datangkan kesan yang baik kepada pentadbiran? Okey. Pertama, sistem ahli melatih orang tempatan berkerajaan sendiri. Ini sangat baik ya. Dia beri latihan kepada orang tempatan untuk berkerajaan sendiri, bagi pengalaman pada orang tempatan lah. Okey, sistem ahli ini memulakan proses perpaduan kaum. Seperti yang saya cakap tadi lah. Selepas zaman Jepun tu ada ketegangan kaum berlaku. So bila buat sistem ahli ni, so ahli yang terlibat ada semua kaum. So ini memberi satu perpaduan lah, menjadi negara kita lebih bersatu padu lah. Kerana ada semua ahli dalam tu. Ada pelbagai kaum dalam tu. Okey. Yang ketiga, yang menjadi asas yang menentukan kemerdekaan yang akan dicapai mendapat sokongan seluruh penduduk. Dan seterusnya, pendedahan kepada penduduk tempatan menerajui kerajaan walaupun dikuasai oleh British. So ini antara jawapan yang boleh kamu jawab lah.
So saya nak tugasan kamu salin ataupun print pada buku. So kalau keluar soalan macam ni, dah boleh jawab. Okey? Dan saya akan, boleh tak? Hari ni saya, hari ni tak lama kot. Telefon saya problem tu. Nasib baik boleh join dia. Kalau saya ingatkan tak boleh dah tadi. Dia jadi tahan-tahan rosak dah kot. Buka, saya pun join hotspot daripada telefon. Nasib baik boleh buka. Okey. So, saya nak tugasan kamu salin balik ni benda ni dan baca. Salin yang soal jawapan ni. Soalan dia tak lari, dia tak berapa lari jauh daripada yang kita bincangkan ni lah. Kebanyakan bawah sistem ahli ni, ini soalan dia. Okey? Boleh tak semua? Boleh. Boleh kan? So, saya pun tak nak lama kot. Sebab telefon saya pun masalah. Tak tahulah musim PKP nak pergi baiki kat mana, tak tahu. Okey. Okey. Kita ada berapa semua ni? 58 orang. Okey. Tak apalah. Okey. Itu sahaja dari saya ya untuk hari ini. So tugasannya saya akan postkan yang tadi tu dekat Microsoft Team. Okey. Nanti siapa yang ada printer tu boleh print tanpa je. Siapa yang tak ada printer tu salin balik dalam buku. Sebab saya rasa kita pun dah tak lama nak pergi ke sekolah balik lah. Sebab kes coronavirus pun dah menurun, semakin menurun. So kena bersedia lah. Saya pun tak berapa suka tentang PDP online ni, tak boleh berkomunikasi lah. Tak dua hala dengan kamu. Susah. Betul. Betul. Nak tanya soalan apa susah. Okey. Sekian sahaja dari saya. Saya akan postkan yang tadi tu dekat assignment Nanti tengok kat assignment. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.